Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita akan teruskan kelas kita Maharat Al-Quran bagi tingkatan 5. Kita masih lagi dalam Ad-Darsul Ashir, pelajaran yang ke-10 di bawah tajuk Qawaidur Rasmil Uthmani, iaitu kaedah-kaedah penulisan Uthmani. Kali ini kita akan masuk kaedah yang ke-6. Ma fihi qira'atan yuktabu ala ihdahuma. Apa yang padanya ada dua bacaan ataupun lebih daripada satu bacaan ditulis mengikut salah satu daripadanya. Tatakawwanu qa'idatu ma fi qira'atani yuktabu ala ihdahuma ala thalathati anwa'. Terdiri kaedah yang padanya ada dua bacaan ataupun lebih daripada satu bacaan dan ditulis mengikut salah satu daripadanya kepada 3 bahagian. Yang pertama, salahur rasmi lil qira'atain. Kesesuaian tulisan mengikut dua bacaan ataupun lebih daripada satu bacaan. Kedua, iqtisarur rasmi ala ihdal qira'atain. Ringkasan tulisan bagi salah satu daripada dua bacaan ataupun lebih daripada satu bacaan. Yang ketiga, al-qira'atul mukhtalifatu bi ziyadatin la yahtamiluha ar-rasm. Bacaan yang berbeza dengan tambahan huruf tidak ada atau tidak terdapat pada tulisan pada mushaf yang lain. Kita akan tengok satu-satu insya-Allah. Okay, ini yang pertama, salahur rasmi lil qira'atain. Kesesuaian tulisan bagi dua bacaan. Contoh yang pertama, Maliki ditulis dalam mushaf tanpa alif. Qira'atun bidunil alifi muwafaqatun lirrasmi tahqiqan mithlu Maliki. Bacaan tanpa alif menyamai dengan tulisan di dalam mushaf secara tahqiq, iaitu secara jelas. Contoh Maliki. Kemudian qira'atun bil alifi muwafaqatun lirrasmi taqdiran mithlu Maliki. Bacaan dengan alif menyamai tulisan di dalam mushaf secara takdir seperti Maliki. Maksudnya dekat sini, perkataan Maliki ditulis tanpa alif. Tapi boleh dibaca dengan dua qiraat. Qiraat yang pertama tanpa alif. Maliki. Sama macam dalam mushaf. Qiraat yang kedua dibaca dengan alif. Maliki. Boleh dibaca juga apabila diisbatkan alif selepas mim. Maksudnya tulisannya satu tapi boleh baca dua bacaan. Kemudian contoh yang kedua. Aqadat. Qira'ah bidunil alifi muwafaqatun lirasmi tahqiqan. Perkataan aqadat di dalam Al-Quran ditulis tanpa alif. Ditulis tanpa alif untuk semua mushaf. Kemudian di sini ada dua bacaan. Qira'ah bidunil alifi. Bacaan tanpa alif. Muwafaqatun lirasmi tahqiqan. Sama dengan tulisan dalam mushaf secara tahqiq, secara jelas. Contoh dia, aqadat. Dalam surah An-Nisa. Walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Asim, Hamzah dengan Kisai. Dia baca aqadat. Sama macam dalam mushaf. Qira'atun bil alifi muwafaqatun lirasmi taqdiran mislu aqadat. Kemudian ada bacaan yang lain juga. Bacaan dengan alif menyamai tulisan di dalam mushaf secara takdir. Jadi boleh tambah alif selepas ain. Jadi bacaan aqadat. Selain daripada Hamzah, Asim, Hamzah dan Kisai dibaca aqadat.
walladzina 'aqadat aymanukum. Okay. Kemudian contoh yang ketiga, lamastum. Di sini juga ada dua bacaan. Qira'atun bidunil alifi muwafaqatun lirasmi tahqiqan mithlu lamastum. Iaitu bacaan yang pertama, lamastum. Hamzah dan Kisai dibaca lamastum. Bacaan tanpa alif. Sama macam dalam mashaf. Diikut tulisan dalam mashaf secara tahqiq. Jelas. Lamastum. Selain daripada Hamzah dan Kisai dibaca lamastum. Qira'ah bil alifi muwafaqatun lirasmi taqdiran. Bacaan dengan alif sama dengan tulisan secara takdir. Lamastum. Dalam surah An-Nisa, au jaa ahadum minkum minal gha'iti au lamastumun nisa au lamastumun nisa. Satu tulisan boleh dibaca dengan dua bacaan. Iaitu bacaan yang pertama mengikut mashaf secara tahqiq. Tulisan dalam mashaf secara tahqiq. Kemudian bacaan yang kedua mengikut tulisan secara takdir. Iaitu kita boleh isbat alif selepas lam. Okay, kemudian seterusnya yang kedua, iqtisarur rasmi ala ihdal qira'atain. Ringkasan tulisan kepada salah satu daripada dua bacaan ataupun lebih daripada satu bacaan. Kita tengok yang pertama, perkataan as-sirat ditulis dengan sad, iqtisaran. Ditulis dengan sad ini sebagai ringkasan daripada bacaan-bacaan yang lain. Semua mashaf ditulis dengan sad, walaupun tempat-tempat yang lain itu bacaan yang berbeza. Quri'a bis-sadil marsumati mislu as-sirat. Dibaca dengan sad sebagaimana ditulis dalam mashaf as-sirat. Kemudian quri'a bis-sin wa illam yursam. Dan juga dibaca dengan sin walaupun tidak ditulis. Contoh yang kedua, hayya. Ditulis dengan satu ya. Di dalam surah Al-Anfal, wa yahya man hayya an bayyinah. Ditulis dengan satu ya. Quri'a bil ya'il wahidah. Seperti mana di dalam mashaf, dibaca dengan satu ya. Dan quri'a bil ya'ain wa illam yursam. Dan dibaca juga dengan dua ya walaupun tidak ditulis. Iaitu dibaca dengan hayya wa yahya man hayya an bayyinah. Nafi' dengan Ibnu Katsir dibaca dengan dua ya walaupun dalam mashaf tulis satu ya. Selain daripada Nafi' dengan Ibnu Katsir baca dengan hayya man hayya an bayyinah. Kemudian contoh yang ketiga, li'ahaba. Semua mashaf ditulis dengan hamzah, li'ahaba. Dan dekat sini dia ada dua bacaan. Dalam surah Maryam. Qala innama anna rasulu rabbiki li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Dibaca dengan alif. Dibaca dengan alif selepas lam alal qira'atil hamzi. Mislu li'ahaba. Dibaca dengan alif selepas lam dengan bacaan hamzah. Li'ahaba. Dan quri'a bil ya'il mudhara'ah. Mislu liyahaba. Dan dibaca juga dengan ya mudhari' seperti liyahaba. Qala innama ana rasulu rabbiki liyahaba laki ghulaman zakiyya. Abu Amr dengan Nafi' dia baca liyahaba. Selain daripada Abu Amr dengan Nafi' dia baca li'ahaba. Okay, yang ketiga,
al-qira'atul mukhtalifatu biziyadatin la yahtamiluha ar-rasm. Bacaan-bacaan yang berbeza dengan tambahan huruf tidak terdapat pada tulisan. Contoh yang pertama, qalu ittakhadallahu walada. Kutiba wa quri'a bila wawin fi mashafish syami. Okay. Perkataan ataupun ayat qalu ittakhadallahu walada ditulis dan dibaca tanpa waw di dalam Mashaf Syam. Itu Mashaf Syam dia tak ada waw. Dia tak tulis waw. Dan macam tu jugalah yang dibaca. Ibnu Amir dia baca qalu ittakhadallahu walada tanpa waw. Okey. Kemudian wa qalu ittakhadallahu walada. Ditulis dan dibaca dengan waw pada Mashaf yang lain. Selain daripada Mashaf Syami ditulis dengan waw. Wa qalu ittakhadallahu walada. Okay. Dan begitu jugalah yang dibaca oleh imam-imam yang lain selain daripada Ibnu Amir. Contoh yang kedua, sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kutiba wa quri'a bila wawin fi mashafil imam wal madani wasyami. Ditulis dan dibaca dengan tanpa waw di dalam mashaf imam, iaitu mashaf yang ada dengan Sayyidina Uthman, kemudian mashaf madani dan mashaf syami. Okey, ketiga-tiga mashaf ni ditulis tanpa waw, dan begitu jugalah dia dibaca oleh Al-Imam Nafi' dan Al-Imam Ibnu Amir. Dibaca tanpa waw. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kemudian wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kutiba wa quri'a bil wawil wahidah fi baqiyatil masahif. Ditulis dan dibaca dengan satu waw pada baki mashaf yang lain. Selain daripada Mashaf Madani, Mashaf Madinah dan Mashaf Syam dan Mashaf Imam ditulis dengan waw, wasari'u. Dan begitu jugalah yang dibaca selain daripada Imam Nafi' dan Imam Ibnu Amir. Mereka membaca dengan waw, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kemudian yang contoh yang ketiga, wa awsa biha Ibrahim. Wa awsa biha ditulis dan dibaca pada Mashaf Imam wal Madani wasyami bi alifin baina wawain. Ditulis dan dibaca pada Mashaf Imam dan Mashaf Madinah dan Mashaf Syam dengan alif di antara dua waw. Wa awsa dalam Mashaf Madinah dan Mashaf Syam dan juga Mashaf Imam yang ada dengan Sayyidina Uthman ditulis dengan alif di antara dua waw, dan begitu jugalah yang dibaca oleh Imam Nafi' dan Imam Ibnu Amir. Wa awsa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Selain daripada Mashaf Imam, Mashaf Madani dan Mashaf Syam ditulis tanpa alif. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Selain daripada Imam Ibn Amir, selain daripada Imam Nafi', dia orang baca dengan wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Dan begitu jugalah yang ditulis dalam mashaf mereka. Ini adalah 3 bahagian bagi ma fihi qira'atan yuktabu ala ihdahuma. Sampai di sini saja. Sekiranya ada kekeliruan atau soalan, boleh tanya dan rujuk pada guru masing-masing. InsyaAllah kita jumpa pada kelas yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.